Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang menonton pantau agenda reformasi. Untuk waktu ini, kita juga nak memberi tumpuan dan juga fokus perhatian masih lagi melihat kepada apa yang berlaku khususnya di rantau Timur Tengah kerana angka kematian akibat serangan Israel ke atas Lubnan sejak Oktober lalu meningkat kepada 2,306 orang mangsa dengan 10,698 lagi dilaporkan masih lagi cedera. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan 51 orang terbunuh dan 174 yang lain cedera dalam tempoh 24 jam yang lepas. Israel melancarkan serangan udara besar-besaran di seluruh Lubnan terhadap apa yang didakwanya sebagai sasaran Hizbullah sejak 23 September, membunuh sekurang-kurangnya 1,488 orang, mencederakan lebih 4,297 yang lain dan menyebabkan lebih 1.34 juta orang kehilangan tempat tinggal. Serangan udara itu merupakan peningkatan peperangan rentas sepadan selama setahun antara Israel dan Hizbullah sejak permulaan serangannya di Semenanjung Gaza. Walaupun terdapat amaran antarabangsa bahawa Asia Barat berada di ambang perang di tengah-tengah serangan berterusan Israel ke atas Gaza dan juga Lubnan, Israel meluaskan konflik pada 1 Oktober dengan melancarkan pencerobohan ke atas Lubnan. Malaysia bersama 33 negara lain yang menyumbang kepada pasukan interim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, menandatangani kenyataan bersama menyeru pelindungan pasukan pengaman PBB. Kenyataan bersama itu yang dikongsi di akaun X misi tetap Poland ke PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan yang baru-baru ini ke atas pasukan pengaman UNIFIL selain menyeru tindakan sedemikian dihentikan serta-merta dan penyiasatan terperinci perlu dijalankan. Kenyataan itu menggesa semua pihak dalam konflik menghormati kehadiran UNIFIL yang membawa kewajipan untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan kaki tangannya pada setiap masa. Kenyataan itu susulan kecederaan 5 anggota UNIFIL dalam beberapa insiden melibatkan serangan tentera Israel di ibu pejabat UNIFIL di Naqoura, selatan Lubnan. Ia turut mendesak semua pihak agar menghormati mandat misi itu dan memastikan keselamatan pasukan pengamannya di tengah-tengah ketegangan yang semakin memuncak di rantau berkenaan. Kenyataan bersama itu menegaskan peranan penting yang dimainkan UNIFIL dalam mengekalkan kestabilan dan memupuk keamanan berkekalan di selatan Lubnan dan Asia Barat. Ia juga menegaskan komitmen negara penyumbang untuk menyokong misi itu selaras dengan resolusi Majlis Keselamatan PBB yang berkaitan. Kenyataan itu turut menyertakan bendera kesemua 34 negara melambangkan sokongan bersatu mereka terhadap misi UNIFIL. Selain Malaysia, antara negara-negara lain yang menandatangani kenyataan bersama ini termasuk Armenia, Austria, Bangladesh, Brazil, Kemboja, China, Cyprus, El Salvador, Estonia, Fiji, Finland, Perancis, Ghana, Qatar, Turki dan United Kingdom. Baik, Malaysia mendesak Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mengambil tindakan segera dalam menangani tindakan rejim Israel yang bertindak menyerang ibu pejabat pasukan itu di Naqoura, Lubnan pada 10 Oktober lalu. Pakar Perundangan dan Hak Asasi Manusia UiTM, Profesor Datuk Dr. Ahmad Muhammad menyifatkan zionis ini sama sekali tidak boleh diterima dan merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang antarabangsa. PBB. Jadi tentunya lah semua negara-negara yang terlibat menghantar pasukan pengaman mereka di Lubnan itu telah menyatakan ataupun membuat kenyataan bahawa serangan tersebut adalah satu yang sentuhnya menyalahi dan melanggar undang-undang antarabangsa, undang-undang dan juga undang-undang jenayah perang. Ya. Jadi di situ kita nampak bahawa kali ini Israel berani melihat berani menyerang pasukan pengaman PBB. Ini juga satu dugaan, satu cabaran kepada negara-negara anggota PBB untuk melakukan sesuatu terhadap Israel.
Dalam hal itu, Malaysia juga mengutuk serangan udara rejim Israel ke atas kawasan perumahan berpenduduk padat di Ras El Naba dan El Nuwairi di tengah Beirut yang mengorbankan 22 orang dan mencederakan puluhan yang lain. Tambahnya, masyarakat antarabangsa perlu mengambil tindakan tegas bagi menghentikan serangan berterusan oleh Israel dan mendesak Israel untuk mematuhi undang-undang antarabangsa dan resolusi-resolusi Majlis Keselamatan PBB termasuk resolusi 1701/2006. Baik, untuk waktu ini, untuk kita bercakap tentang perkara ini di talian adalah Profesor Dr. Salawati Mat Basir. Prof. Dr. adalah pakar undang-undang antarabangsa Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Prof, mungkin sebagai permulaan melihat kepada serangan tentera Israel di selatan Lebanon ini yang masih berlaku pada waktu ini. Dalam masa bersama, kita juga memberi tumpuan kepada apa yang telah pun berlaku, yang sedang berlaku, telah pun melepasi untuk tahun kedua pada waktu ini di Semenanjung Gaza secara khususnya. Apa yang boleh Prof katakan dan adakah tindakan tentera rejim Zionis Israel ini yang menyerang dan juga mencederakan tentera pengamal UNIFIL ini sudah pun dijangka, atau bagaimana untuk kita membaca apa yang dilakukan oleh tentera pimpinan Benjamin Netanyahu ini? Jujurnya ya, UNIFIL ini adalah satu pasukan pengamal paling berbahaya di dunia ya. Di mana setakat dia ditubuhkan 1978 hingga ke hari ini dia telah memakan 334 nyawa maknanya pasukan pengaman ya di pelbagai negara. Sebenarnya saya tidak terkejut dengan tindakan Israel ya. Kali ini bukan kali pertama mereka menyerang pasukan pengaman UNIFIL yang berpangkalan di Lebanon. Ini kerana kalau kita lihat telah banyak kali mereka lakukan, dan yang paling jelas seriusnya ialah pada tahun pada tahun 1996 ya, apabila mereka mengadakan operasi Grapes of Wrath, di mana mereka telah menyerang 800 orang, yang mana lebih kurang 156 orang telah terbunuh, di mana 4 orang pemerhati PBB telah cedera pada ketika itu. Dan diikuti juga pada tahun 2006 dan tahun-tahun yang sebelumnya ada terdapat krisis yang agak sedikit lah, di mana wujud serangan tidak kritikal tetapi wujud, terutama dalam daerah Blue Lane yang memisahkan antara Lebanon dan Israel. Jadi bukan sesuatu yang nak dikejutkan dengan tindakan Israel itu. Telah ada sejak sekian lama. Prof katakan ini bukan perkara baru yang dilakukan ataupun tidak balas ataupun tindakan keganasan yang dilakukan Israel dalam konteks untuk kita bercakap tentang pada waktu ini menyerang ataupun mencederakan tentera pengaman UNIFIL. Tapi mungkin pada waktu ini tadi disebutkan tahun 90-an dan juga tahun 2006 sehingga tertubuhnya resolusi 1701 Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNSC. Bagaimana untuk melihat pada perbezaan apa yang berlaku sebelum ini dengan melihat seriusnya betapa ganasnya ataupun betapa ketidakperimanusiaan yang dilakukan pada waktu ini jika dibandingkan dua peristiwa yang sebelum ini? Okey, betul. Kerana pada ketika ini mereka memasuki kawasan penempatan di mana menaiki berkawal, dan mereka memang intentionally berniat jahat menghalakan serangan ke atas menara UNIFIL ya, di mana 2 tentera Indonesia telah cedera. Kemudian mereka telah pun memasuki headquarters UNIFIL, di mana mereka telah memusnahkan semua CCTV dan juga alat-alatan yang menunjukkan pergerakan di sekitar headquarters tersebut. Kemudian kita lihat mereka telah melakukan pengeboman yang mana 3 orang tentera UNIFIL dari Sri Lanka telah tercedera. Dan mereka juga telah memecah masuk ke pintu depan headquarters PBB yang mana dikawal oleh tentera pengaman daripada Ireland. Ini pada saya provokasi yang memang dibuat kerana Netanyahu telah memohon untuk semua pasukan UNIFIL keluar dari Lebanon cepat mungkin. Tetapi perjanjian UNIFIL adalah negara dengan United Nations. Bukan UNIFIL itu dibuat kerana ada alasan yang bersama dengan Israel. Tidak. Jadi dalam ni mandat UNIFIL jelas untuk melindungi orang awam. Jadi UNIFIL tidak akan berganjak daripada mandatnya sehingga ada arahan yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan dan juga daripada headquarters United Nations Peacekeeping Mission di New York.
Prof tadi ada menyebut tentang gesaan ataupun desakan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu supaya tentera pengaman ini berundur kerana kononnya didakwa tentera pengaman dijadikan perisai manusia kepada Hezbollah. Tapi untuk waktu ini, bagaimana boleh kita memahami apa stand ataupun apa sebenarnya yang membuatkan Israel begitu angkuh dan begitu melakukan satu statement ataupun kenyataan yang boleh dianggap sebagai satu ugutan kepada PBB itu sendiri. Bagaimana boleh, apa sebenarnya hak yang membuatkan Israel ini begitu angkuh hingga mengeluarkan kenyataan itu? Ataupun bagaimana kita boleh nak memahami situasi pada ketika ini? Mudah saja. Dia dilindungi dengan vote ataupun veto oleh Amerika Syarikat di setiap peringkat United Nations, terutama di Security Council. Jadi dia mendapat senjata dari negara-negara besar dalam kuasa veto. United Kingdom, mungkin Perancis kan sudah menghentikannya lah penghantaran senjata. Tetapi Jerman dan sebagainya masih menghantar senjata. Dan Amerika Syarikat masih memberikan bilion package kepada Israel penghantaran senjata untuk membunuh mereka yang dirasakan ancaman kepada Israel. Jadi di sini pada saya, selagi mana Amerika Syarikat dan sekutu-sekutu barat di Eropah menyayangi Israel, melindungi Israel, menganggap Israel ada hak untuk defend themselves, maka selama ini Israel akan merasakan dia above all. Dia selalu merasakan dia seolah pada peringkat satu pihak, saya lihat dia berasa Tuhan. Dia tidak merasa dia manusia. Dia berasa Tuhan kerana dia memutuskan untuk membunuh, untuk menghidupkan, dan dia juga merasakan bahawa okey, kali ini kita nak serang negara ini. Dan tanpa segan silu, dia telah pun menyatakan, kalau Menteri Keuangannya menyatakan, kita bukan nak Lebanon je, kita nak Syria, kita nak Iraq, kita nak Saudi Arabia, nak Jordan. Nampak tak? Di situ kita sudah nampak, dia sedang mengembangkan the greater Israel. Selagi mana Amerika bersama dengan dia, selagi itulah dia akan terus berkekalan dengan kejahatannya seperti yang kita lihat hari ini. Sebelum kita nak bercakap bagaimana nak menghentikan kegilaan, keganasan ataupun sikap egoisnya rejim Israel ini, Prof, selain daripada kita melihat kepada pasukan pengaman UNIFIL ini yang dijadikan sasaran, malah sebelum ini kita juga banyak bercakap tentang orang awam juga bukan saja sasaran yang dicederakan, malah menjadi korban dalam tindakan keganasan ini. Bagaimana boleh kita fahami tentang tindakan Israel ini adalah menyalahi undang-undang kemanusiaan, juga boleh dikategorikan dan sepatutnya dianggap sebagai jenayah perang di peringkat antarabangsa, dan juga ini juga menyalahi resolusi 1701 yang pernah dinyatakan sebelum ini. Pandangan Prof? Ya benar. Sebenarnya begitu jelas dalam undang-undang kemanusiaan antarabangsa bahawa sama ada civilian ataupun peacekeeping mission, tentera pelbagai negara yang memakai blue helmet atau topi biru itu, dia di bawah mandat PBB, bukan mandat negara. Itu kena difahami dengan jelas. Jadi apabila membawa mandat PBB, dia tidak boleh diserang, melainkan tentera tersebut melibatkan diri secara direct, secara langsung menyerang tentera Israel. Selagi mana mereka berkedudukan seperti hari ini, mereka tidak boleh diserang. Apabila menyerang mereka, itu kita panggil sebagai grave violation lah. Pada saya yang bukan saja violate yang melanggar yang sikit, maknanya sangat besar kesalahan itu. Dan saya ingin menambah bahawa telah ada peruntukan dalam Rome Statute pada artikel 8 -2, B, -3 yang menyatakan tidak boleh menyerang mana-mana pasukan pengaman dan juga humanitarian troop ataupun mana-mana pasukan yang menghantar bantuan, dan jika mereka diserang dalam melaksanakan tugas mereka, maka pasukan yang menyerang itu dianggap telah melakukan jenayah perang, war crime. Jadi pada saya Israel telah pun melengkapi syarat-syarat ini untuk untuk dituduh di bawah jenayah perang apabila menyerang pasukan UNIFIL di selatan Lebanon. Walaupun Prof menyatakan sudah cukup untuk nak mendakwa Israel di muka pengadilan antarabangsa, baik kita melihat pada ICC ataupun ICJ, tetapi Israel masih lagi melakukan keganasan, dan kita melihat pada apa yang berlaku di dalam tempoh melebihi setahun ini di semenanjung Gaza dan kemudian merebak di beberapa kawasan dan melibatkan negara di rantau Timur Tengah itu. Apa lagi yang boleh dilakukan oleh dunia? Saya nak bercakap tentang perkara ini. Saya nak minta pandangan oleh Prof selepas ini untuk kita melihat, pertama, apa lagi yang boleh dilakukan dunia untuk nak mengheret dan juga nak menghukum Benjamin Netanyahu atas keganasan yang dilakukan. Itu pertama. Kedua, apa yang boleh dijangka tentang respon dan juga tindak balas daripada PBB. Ini melibatkan pasukan pengamannya ya Prof. Jadi seperti Prof kata, Israel dah melebihi
keganasan yang dilakukan ini melebihi daripada kekuasaan PBB dan melihat kepada pasukan pengaman ini berpuluh-puluh negara terlibat dalam misi pengaman ini termasuklah Malaysia di selatan Lubnan secara khususnya. Jadi bagaimana kita boleh melihat respon dan juga tindak balas pada negara-negara lain juga. Kita nak bercakap tentang perkara ini dalam Pantau Agenda Reformasi. Kita nak berehat seketika. Setinggi mana siling dan lantai ekonomi negara telah dinaikkan? Sejauh mana kualiti dan taraf hidup rakyat telah ditingkatkan? Bagaimana pendekatan seluruh negara jadi kekuatan merealisasikan visi ekonomi madani? Ikuti pembentangan dan kupasan komprehensif Belanjawan 2025 pada 18 Oktober ini hanya di saluran 501 dan di semua platform digital Astro Awani. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan penduduk diminta untuk berpindah serta-merta. Sistem siren amaran awal banjir memberi manfaat kepada masyarakat bersiap siaga menghadapi bencana banjir. Baik, kembali dalam Pantau Agenda Reformasi, sambil-sambil kita memberi perhatian kepada diskusi dan juga apa yang berlaku di rantau Timur Tengah. Pada waktu ini, jangan lupa untuk kita beri perhatian juga dengan apa yang berlaku dalam negara kerana seperti yang semua sedia maklum, di beberapa kawasan di Malaysia ini masih lagi digenangi air bah dan juga dilanda bencana. Kami juga membawakan perkembangan terkini khususnya melihat kepada musibah bencana banjir di platform astroawani.com. Kami ada muat naik dan juga kami sediakan satu ruangan khas untuk melihat kepada perkembangan banjir yang berlaku di seluruh negara. Okey, saya masih lagi bersama dengan Profesor Dr. Salawati Mat Bashir, pakar Undang-Undang Antarabangsa Universiti Kebangsaan Malaysia, yang mana kita melihat kepada sejauh mana dunia ataupun peringkat antarabangsa ini perlu bertindak untuk menghentikan kegilaan Israel dan juga yang paling utama untuk melindungi tentera pengaman UNIFIL yang pada ketika ini dan juga yang baru-baru ini juga antara yang menjadi sasaran serangan yang dilancarkan oleh rejim Israel. Mungkin pada waktu ini Prof mungkin boleh kongsikan jangkaan Prof untuk melihat kepada respon dan juga tindak balas PBB dengan mengambil situasi apa yang berlaku pada ketika ini. Saya melihat desakan semua negara untuk hal ini dibawa ke Security Council dengan cepat. Ini kerana ini adalah satu yang sangat tidak patut berlaku. Sudah sekian lama UNIFIL di situ 1978 mengapa pada tahun 2024 ini diminta keluar oleh sebuah negara yang masih pun pada saya tidak sah sebagai sebuah negara, ya. Dan hari ini kita melihat bahawa tujuan Netanyahu sangat clear. Dia seperti jelas kerana dia mahukan pertama dia mohon untuk kumpulan pengaman itu dikecilkan. Dan apabila dia sebenarnya kalau kita lihat secara perinci, tindakan dia sebenarnya terpilih. Apabila dia menyerang kawasan-kawasan di dalam UNIFIL itu ataupun dalam kawasan yang menempatkan tentera pengaman itu, kalau kita lihat, dia targetnya adalah seperti Ireland, Indonesia, berdekatan dengan Malaysia. Ini adalah negara-negara yang tidak mengiktiraf Israel. Saya berpandangan bahawa ada unsur-unsur itu. Dan kalau kita lihat seperti terpilihlah serangan tersebut.
ya, dan cara dia untuk melaksanakannya itu ialah sangat bebas. Maknanya tiada provokasi daripada pihak UNIFIL. Terus dia laksanakan serangan tersebut tanpa memikirkan keselamatan, apatah lagi menghormati undang-undang antarabangsa dan undang-undang international humanitarian law lah. Jadi di sini pada saya, dia ingin menakutkan negara yang menghantar supaya tidak lagi menghantar tentera, dan ini bermakna UNIFIL akan menjadi bersaiz kecil hanya kepada negara yang mampu nak tangani ataupun masih ada kata keberanian untuk terus menghantar. Ataupun mungkin mereka ada hubungan diplomatik dengan Israel yang mungkin boleh bercakap lah. Ya, tetapi saya tak langsung sebenarnya ingin downsize UNIFIL itu sebenarnya impak dia. Dan apabila downsize, maka mudahlah ya untuk Israel mengambil Lebanon. Sebab tujuannya ialah untuk mengambil Lebanon. Jadi di sini yang saya katakan, saya menunggu apakah isyarat United Nations, terutama daripada ibu pejabat Peacekeeping Mission di New York, apakah mereka akan membuat satu resolusi yang segera ataupun mesyuarat tergempar untuk, bukan untuk, pada saya jangan mengutuk, sekarang tak ada masa untuk mengutuk. Apakah tindakan yang perlu diberi kepada semua pasukan pengaman? Kita ada pasukan pengaman di situ. Indonesia dan banyak negara-negara lain yang ada di situ. Lebih kurang 50 buah negara sebenarnya yang menyertai UNIFIL. Jadi ini bukan satu perkara yang mudah. Dan kita ada lebih kurang beribu-ribu peserta pengaman yang ada nyawa yang mereka dijamin oleh United Nations. Tapi kalau Israel tidak menghormatinya, tak mustahil juga mereka ini juga akan turut terbunuh, diserang oleh Israel. Jadi pada saya menunggulah apa yang akan berlaku. Kerana saya lihat masih tiada apa-apa lagi tindakan daripada ibu pejabat pengaman di New York dan juga daripada United Nations sendiri. Selain daripada negara-negara yang menghantar tentera pengaman, mereka telah pun bersatu dan menghantar memorandum untuk melihat apakah yang boleh dilakukan selepas ini. Dan melainkan semua negara berjaya untuk meyakinkan negara-negara lain memutuskan hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Israel. Mampukah negara-negara tersebut, terutama negara-negara Islam yang telah bernormalisasi dengan Israel, melakukannya? Sebab pada saya, setelah sekian lama saya mengikuti perkembangan ini, saya melihat hanya ada memutuskan hubungan diplomatik dan ekonomi bersama Israel sahaja yang akan menyebabkan Amerika sangat terganggu dan tidak akan dapat melaksanakan orang kata kewajipan dia kepada Israel lah. Tetapi kalau selagi mana masih berlaku seperti hari ini, kita hanya memutarkan satu ruang yang sama saja sebenarnya. Orang kata pusingannya sama. Sebab balik-balik dia akan pergi kepada Majlis Keselamatan. Majlis Keselamatan nanti kalau nak buat akan veto dan balik kepada seperti biasa. Jadi pada saya, selagi mana dunia tidak mahu memutuskan hubungan secara ekonomi dan diplomatik dengan Israel, terutama negara-negara Islam yang bersungguh-sungguh bernormalisasi dan tak sabar-sabar nak bernormalisasi, itulah sebenarnya. Kalau dapat dilaksanakan oleh negara Islam sendiri sebagai fardu kifayah pada saya, maka kita akan lihat perubahan itu. Tapi selagi mana semuanya berdiam diri, masih lagi bersama, masih lagi bernormalisasi, maka kita hanya melihat pembunuhan demi pembunuhan yang akan teruk berlaku untuk tahun-tahun mendatang. Okey, baik. Terima kasih Profesor Dr. Salawati Mak Basir. Saya kira ini bukan penghujung pada diskusi ini. Banyak lagi perkara yang boleh kita lakukan dan diskusi yang boleh kita panjangkan. Termasuklah adakah perlunya untuk semua negara-negara yang terlibat ataupun di peringkat antarabangsa ini melakukan satu lagi, kalau PBB tidak boleh melakukan sesuatu yang besar ataupun tidak boleh mengenakan tindakan undang-undang ke atas Israel, adakah boleh negara-negara lain melakukan sekatan ekonomi, memutuskan hubungan diplomatik sama ada untuk Israel ataupun negara-negara yang bersekutu dengannya. Profesor, terima kasih Profesor Dr. Salawati Mak Basir, pakar undang-undang antarabangsa Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, yang mana berkongsi pandangan dan juga melihat sedikit sebanyak apa yang berlaku di rantau Timur Tengah, termasuklah serangan terbaru rejim Israel yang turut mencederakan tentera pengaman UNIFIL. Saya kira itu sahaja untuk waktu ini. Pantau agenda reformasi, saya Fauzi Zain. Salam hormat.